Okey, hari ini kita akan masuk device yang kedua atau peralatan yang kedua dalam flow process, iaitu condenser. Okey, condenser ni bahasa Melayu dia adalah pemeluap, yang mana kamu jumpa condenser ni dekat aircon ataupun dekat peti ais. Okey, kalau kamu perasan peti ais zaman dulu-dulu, masa zaman saya sekolah dulu, belakang peti ais tu akan panas so condenser ni dia mengeluarkan haba-haba, menarik haba dalam peti ais tu, menyebabkan peti ais tu sejuk dan dikeluarkan. Seterusnya diedarkan ke persekitaran lah. Macam tu juga dekat aircon. Aircon dia punya condenser tu dekat kompresor kat luar tu. So kalau kamu tengok, kompresor biasanya berada di luar rumah. So berhampiran dengan kompresor tu, kamu akan rasa haba yang tinggi, sedikit tinggi, iaitu panas. Sebab haba-haba dalam rumah tu disedut supaya suhu rumah yang pasang aircon tu menepati suhu yang kita nak. Macam 24 darjah Celsius. Okey, so dia ambil haba dan kekalkan suhu 24 darjah Celsius. Macam itulah lebih kurang. So secara teorinya dalam flow process ni, a condenser is a boiler reverse. So dia sebalik daripada boiler. So dia kita tarik haba dan menyebabkan kawasan yang haba kita dibuang tu menjadi sejuk. Compare dengan boiler, sebab boiler kita menghasilkan steam. So menghasilkan steam tu maknanya steam tu lebih tinggi suhu dia. So in a boiler, heat energy is supplied to convert the liquid into vapor. Okay, kalau dalam boiler, tenaga haba tu ditukarkan kepada gas lah, gas yang lebih panas lah. Tapi kalau yang condenser ni, dia tarik menjadi kawasan tu menjadi sejuk. So secara teorinya, kerja pada condenser ni kosong. Change in energy, iaitu kinetic energy dia adalah kosong. Dan potential energy, iaitu tenaga keupayaan dia kosong. Sebenarnya kalau kamu tengok dengan boiler, secara teorinya dia sama, kosong, kosong, kosong. Tapi seperti yang saya cakap, kalau secara teorinya ni, kalau dalam soalan dia tak bagi nilai W, dia tak bagi nilai kinetik dan dia tak bagi nilai keupayaan, so kita mengikut soalan, dia akan kosong, kosong, kosong. Tapi kalau soalan tu macam yang lepas kita buat, tiba-tiba dia bagi pula hal laju Bernoulli, so kamu wajib mengikut soalan. So untuk bezanya condenser, kalau boiler, Q dia adalah positif sebab dia lebih tinggi. Tapi untuk condenser, Q dia adalah negatif. Okey. So ini adalah contoh-contoh condenser yang terdapat dalam kompresor aircon. Okey. Ini belakang fridge. Kalau fridge peti ais sekarang, tak silap saya, sama ada belakang ataupun berada kat bawah. Ni kalau masa saya sekolah dulu, esok nak sekolah, malam ni baru basuh kasut, so letak kasut kat belakang ni. Tak tahulah kamu punya zaman masih wujud ke tidak, saya tak pasti. So saya rasa macam taklah, anak-anak saya tak buat perangai macam tu pun. So letak kasut dekat belakang ni. So sebab haba dia lebih tinggi di belakang peti ais ni, jadi kasut tu lebih cepat kering. Okay, cuma dia tak berapa putih lah, dia macam ada kuning-kuning semualah. Macam tu lah perasan saya lah. Okay, so kita tengok pada soalan terus. So hari ni kita boleh cepat lah. Macam semalam kita cerita pasal teori semua kan. Okay, contoh soalan condenser ni. Okay, fluid enters a condenser at the rate 40 kg per minute with a specific enthalpy of 3000 kilojoule per kg.
and lives with a specific enthalpy of 250 kJ per kg. Determine the rate of heat energy loss from the system. Okey, dia cakap bendaleh ataupun cecair masuk ke dalam kondenser. So dengan kadar 40 kg per minit. So sekarang ni kalau kamu tak tahu apa benda dia, kamu boleh check pada unit dia ni. Ni unit dia. So unit dia adalah M dot. Jadi simbol dia adalah M dot. So kamu kena tukarkan dia kepada kg per kg per 60 lah sebab dia minit. Okey, ingat bila dapat je soalan temu, kamu turunkan data-data dibagi dalam soalan. Okey, dia bagi M dot with a specific enthalpy. Okey, dia masuk dengan specific enthalpy. So ini adalah H1. Okey. Dan leaves and leaves with a specific enthalpy. So dia keluar dengan specific enthalpy. So ni H2. So ini kamu turunkan data-data yang dibagi. So determine the rate of the heat energy loss from the system. Okay, so dia nak berapa kehilangan laba yang berlaku lah dari sistem tu. Okay. Bila dah dapat ni, kamu tahu data dia, kamu tahu dia punya alat dia, device dia, iaitu condenser. So secara automatiknya sepatutnya kamu tahu dia punya formula secara teorinya. So formula ni kamu kena hafal lah. Okay. Kalau ada dah dekat kertas soalan final, kamu boleh untung lah. Kalau tak ada, macam test quiz tak ada tak diberikan, maknanya kamu kena hafal. So banyak benda kamu kena hafal. So bila dia dah bagi data ni, dia tak bagi W, dia tak bagi C, dia tak bagi Z. So condenser, so ini adalah 0, 0, 0. So bila potong 0, 0, 0, dapat Q sama dengan M dot H2 tolak H1. So kita tahu secara teorinya Q mesti negatif. Okay, tak kisahlah macam mana pun, cuba kamu masukkan. So Q sama dengan, okay, M dot kamu tukarkan dia bagi 60 sebab dia minit. Kalau hour bagi 3600. Yang ni minit bagi 60. So kamu dapat 0.67 H2 250 tolak H1 3000. So pastikan unit ni sama. Kalau unit dia tak sama, kamu kena tukar dia menjadi sama. Okey, bila dah homogen, baru kamu boleh tolak atau tambah. Kalau darab, tak apa, tak sama unit, darab atau bagi. Tapi tambah dengan tolak wajib sama, homogen. Okay, so cuba tekan calculator, should be jawapan dia ni lah. Okay. So jangan lupa unit dia kg per second. Okay, sebab apa kg per second? Sebab dia ada M dot kat sini. So M dot unit dia adalah kg per second. So yang ni adalah 250 kg per kg. Ni adalah 3000 kg per kg. So kamu boleh potong ni dengan atas. So dapatlah kg per second. Okay, clear kat situ. So kamu boleh buat soalan seterusnya. Okay, boleh start buat Okey, kalau tengok dia punya maklumat dia bagi fluid enters, okey, ni dia bagi H1 3225 kg per kg. Lepas tu dia bagi velocity.
So ni adalah C1. So bila dia bagi C1 atau dia bagi C, bermakna kamu tak boleh anggap kinetik tu adalah kosong. Okay, lepas tu the fluid leaves with specific enthalpy. So ni adalah H1, H2 leaves kan, 530 kg per kg. Dan velocity of flow at the outlet, okay, dia bagi C2. C2 8 ampere-s. So determine the heat transfer to the coolant water per kg condensed steam. So sekarang ni dia nak Q2 dalam kg per kg. Jadi kamu tak perlu cari m dot. So formula dia Q tolak W sama dengan H2 tolak H1 tambah C2 tolak C1 tambah Z2 Z1. Okay, so secara teorinya W kosong, C kosong dengan keupayaan kosong potential. Tapi sekarang ni dia bagi benda ni halaju benda ni, so kamu tak boleh kosong. So kamu dapat Q sama dengan H1 tambah C22 tolak C12. Okey. Boleh masukkan, tapi ingat macam semalam saya cakap, apabila masuk dalam pengiraan, 2 ni mesti darab dengan 10 kuasa 3. So masukkan macam biasalah. Kamu akan dapat jawapannya. Tekan kalkulator. Sepatutnya jawapannya 2695.85 kg per kg. Okey. Okey, dah habis tadi device yang kedua, condenser. So sekarang kita masuk device ketiga, iaitu turbine. Okey, di turbine ni kipas. Biasanya turbine ni berada dalam kapal terbang Okey. So turbine is a device which uses a pressure drop to produce work energy which is used to drive an external load. So dengan kipas ni tenaga masuk, dia akan bertukar kepada tenaga yang lain. Okey, dan menggerakkan kapal terbang tu lah kat situ. So secara teorinya turbine ni Q dia kosong. So nilai W tu adalah, okey, tadi boiler dengan condenser W yang kosong. Tapi turbine ni apabila kipas, pergerakan kipas tu memang akan ada berlakunya kerja. Okey, kipas tu berpusing kan. So haba kosong tapi kerja ada nilai. Okey, seterusnya kinetic energy dia kosong dan potential energy dia adalah kosong. So bila potong, hasilnya adalah ni negatif W sama dengan m dot H2 tolak H1. Tapi macam biasa saya cakap, ini adalah secara teori. Apabila ada soalan, kamu kena rujuk pada soalan. Okey, kita tengok contoh ni. Okey, walaupun dah ada jawapan, so kamu boleh rujuklah macam mana dia boleh dapat. Sebab kalau saya tengok macam ni, saya tak tahu apa-apa. Kamu kena buat, kamu try buat, baru kamu tahu. Okey, kita tengok a turbine steam receives steam at the following condition pressure. Okey, dia bagi P1, dia bagi V1,
dibagi internal energy U1 and velocity C1. Okey, ini dia turbine tu menerima steam. Okey, menerima wap air dengan keadaan begini. Maknanya dalam bahagian masukan inlet. So steam leaves okey, steam tu keluar daripada turbine. So pressure dia ni P2, ini adalah V2 dan ni U2 serta velocity dia C2. Okey, nyatakan kat sini lah. Okey, P1, V1, U1, C1. So ada H1 kena cari. So P2 dah ada 1 bar, V2, U2, C2. Ingat P kita kena tukar terus kepada kilopascal, iaitu darab 10 kuasa 2. Dia bagi dalam bar. Tukarkan dia kepada kilopascal. P1 atau P2 tak kisah. Yang lain maintain. Dan satu lagi, kalau ada suhu lah, untuk soalan-soalan yang macam bab-bab sebelum tu, bila ada suhu, kena tukarkan kepada Kelvin. Okay, so soalan dia, the heat loss to the surrounding at the rate 59. Okay, haba yang hilang kepada sekitar. So ingat balik, saya ada pernah cakap in, out. Ini yang buat saya hafal je. Ni Q in positif, Q out negatif, yang lain sebut sebaliknya. W in negatif, W out adalah positif. So apabila haba hilang ke persekitaran, so dia adalah negatif. Okay, kena check kat sini lah. And then dia bagi if the rate of flow is 1440 kg per hour, calculate the power produced from turbine. So dia bagi haba, dia bagi m dot. So kg per hour adalah m dot. So tukarkan dia kepada second, iaitu darab bagi 3600. So kamu dapat ini. Ini pun wajib tukar. Sama juga yang ni pun wajib tukar. So dia bagi sekarang ni, dalam kes ni kamu dah tahu data, semua data kamu dah tulis. Lepas tu kamu dah tahu apa dia punya device, ataupun sebelum ni saya cakap adalah dia punya proses, ataupun dia punya cycle, ataupun dia punya device. Benda-benda tu yang menentukan formula mana yang kamu akan guna. So apabila kamu dah tahu ni, kamu kena, yang ni langkah seterusnya, iaitu kamu kena tulis semua sekali formula yang penuh. Itu sebabnya kamu suruh hafal. Saya suruh kamu hafal. So walaupun secara teorinya Q adalah kosong, tapi dalam soalan dia bagi Q. Mana Q? Sini. Dia bagi. So kamu tak boleh anggapkan dia kosong. Begitu juga dengan kinetik, hal laju dia bagi, iaitu C1 dan C2 dia bagi. So kamu tidak boleh anggapkan dia kosong. So yang anggap boleh kosong adalah potential ni lah, tenaga keupayaan. So masukkan setiap nilai yang kamu dapat. Yang ni dia bagi, yang ni nak dicari. Okay, yang ni kamu dah dapat. Yang ni tak ada, dia tak bagi, kamu kena cari. So inilah yang kamu cari ni. Kejap, ini kemudian lah. So yang ni dia bagi, so yang ni kosong. Okay, so macam mana nak cari H2 dengan H1? So ingat formula H U sama dengan H tolak PV, atau H sama dengan U tambah PV. Okay, so ini formula. Salah satu kamu boleh ingat, sebenarnya pusing-pusing sama je. So bila satu, letak satu. Kalau dua,
2. So, dapatlah nilai bila kamu masukkan. Saya nak kamu cuba walaupun dalam buku dah ada. Sebab dalam buku ni tak ada nyatakan ada satu lagi contoh saya tak latihan saya tak letak. So kamu cuba balik soalan ni dan dapatkan nilai ni, baru masukkan ke sini. Masukkan macam biasa. So ingat yang ni perlu didarabkan dengan 10 kuasa 3 kan. Macam ni. So kamu akan dapat macam biasalah. Okey, saya nak kamu cubalah. Saya bagi kamu dalam 2 minit atau 3 minit. Cuba. Jangan tak cuba sangat. Yang tadi saya bagi masa lama untuk kamu berfikir. Yang ni kamu untuk ingat. Okey, boleh cuba. Okey. So, device kita yang keempat iaitu kompresor ataupun pemampat. Okey. So, kompresor ni sebenarnya ada 2 jenis. Satu kompresor salingan, satu lagi berputar lah. Okey, yang itu adalah umumnya kompresor tu. Okey, dan kalau yang kamu nampak dekat aircon, kalau rumah pasang aircon kat luar tu pun adalah sejenis kompresor, iaitu kompresor tu lah, berputar lah. Okey. So, secara teorinya kompresor, okey, kita anggapkan Q dengan W dia adalah negatif. Bermakna haba dan kerja dia mempunyai nilai. Okey. So, Q tolak W ada nilai lah, tak boleh kosong. Cuma yang diabaikan neglected ataupun kosong ni, yang diabaikan adalah kinetik dan keupayaan lah. So, untuk kompresor, Q tolak W sama dengan M dot H2 tolak H1. Secara teorinya. Tapi, macam biasa, kita kena tengok soalan. Okey, kalau kamu perasan, setiap device contoh yang saya bagi, soalan dia ada berbeza sedikit bentuk dia. Dia tidak direct lah, mula-mula ada direct, ada yang kena cari H, kena cari U kan. So, sebenarnya contoh-contoh soalan tu boleh digunakan untuk semua device, mengikut soalan. Yang penting, bila dapat soalan, kamu kena pastikan data dia. Lepas tu kamu kena pastikan dia punya device dia dan apa yang nak dicari. So, dengan device dia, kamu boleh tahu apa formula yang kamu kena guna. Okey, kita tengok contoh dia. Okey. Okey, contoh sini. Ini adalah contoh soalan final beberapa tahun yang lalu. Okey. The air flow steadily into a compressor at the rate of 30 kg per min. Okey. Ini adalah dia punya M dot. Okey. Ini adalah dia punya device, compressor. So, ini adalah M dot lah. Ya Allah. Susah betul. At the inlet, the velocity is, okay, ni adalah C1. Pressure ni C1 Pressure P1. And the specific volume, okay, ni V1. Okay, at the outlet of the velocity is C2. Ni P2 and the high and the specific volume V2. The internal energy at the outlet is 69 kg per kg, higher more than internal energy at the inlet. Okay, so sekarang ni dia kata U keluar, okay, U2,
adalah lebih tinggi 69 daripada U1. Okey, sama ada kamu U2 sama dengan 69 tambah U1 ataupun kamu letak macam ni pun bolehlah. Sebab hasilnya pun sama juga. Maksudnya adalah U2 lebih 69 kJ per kg daripada U1. Okay, the coolant water flow to the surrounding of the body compressor absorb the heat of the rate of 960. So, saya rasa macam ada typing error ke? Sekejap. Okey, kat sini ada typing error. Sepatutnya dia kata 960 kJ per minit. Okey, tolong betulkan kat buku kamu. So, nak tukarkan dia kepada kJ per second, bagikan dia dengan 60. So, kamu akan dapat ni negatif negatif 16. Tekan kalkulator kJ per second. Okey, sebab dia kata kat sini the coolant water flow to the surrounding of the body compressor absorb the heat. Okey, surrounding ni yang absorb the heat daripada body compressor ni. So, haba tu keluar. Bila haba keluar, dia adalah negatif. Okey. So, ni data dia. Okey. P1 kamu tukarkan kepada kilopascal. Yang lain sama. Okey. Yang ni pun tukar kepada kilopascal. Yang lain sama ikut atas. Okey. U2 sama dengan 69 tambah U1. Okey. Sebab 69 lebih. So, M dot dia adalah 30 kg per minit. So, kamu tukarkan dia kepada kg per second, bagi dengan 60. So, dapat 0.5 kg per second. Okey. So, dah dapat semua. Soalan dia adalah determine, tentukan work done to the system in kilowatt. Okey. So, cari W. Okey. Tuliskan formula. First kali tuliskan formula. Full formula. And then tengok data. Kalau secara teorinya kinetik ni kosong, tapi data dia bagi. So, kita tak boleh jadikan dia kosong. So, hanya potential je lah kosong. So, masukkan Q dia bagi. W dia nak cari. M dot dia bagi. H2 dengan H1 dia tak bagi. Kamu kena cari macam tadi. So, C dia bagi. Okay, so sekarang ni je kamu kena cari. Okay, H2 tolak H1. H2 tolak H1. So, H2 kena dapatkan daripada nilai ni. Okay, saya try tunjuk Walaupun ada dalam buku kamu, tapi takut kamu tak ingat. Okey, dia bagi soalan H2 tolak H1. So, yang kita tahu H sama dengan U tambah PV, betul tak? So, U1 tambah P V1 tolak U2 tolak P2 V2. Okey, yang ni kamu kena tahu. Mana nak dapat benda ni, kamu kena tahu. Dia adalah yang macam tadilah, turbine tadi saya ada beritahu. H sama dengan
U tambah PV atau U sama dengan H tolak PV, betul tak? Lebih kuranglah kita pusing-pusing, dia akan dapat ni. So, bila dapat ni, kita rearrange the formula supaya kita boleh masukkan nilai ni. Nilai ni atau nilai ni. Okay? So, sama dengan buka kurungan U1 tambah P1 V1 tolak U2 tambah, sebab negatif dengan negatif akan dapat positif. So, P2 V2. So, susun balik U1 tolak U2 tambah P1 V1 tambah P2 V2. So, masukkan balik dalam kurungan U1 tolak. Okey, kat sini ada kesilapan Kamu tak betulkan pun saya silap kat sini. Apa saya silap kat sini? Tak ada angka pun. Sepatutnya P1 V1 tolak P2 V2. Sepatutnya daripada awal. Iya ke? Daripada awal ni, yang ni 1, 1, 2, 2 ni, dah memang sepatutnya sini 2, sini 1. Jadi memang salah lah ni. Ya Allah, korang ni saya salah daripada awal. Dah lah, kejap saya buka yang baru. New. Okay. Sekejap. Kita buka baru. Okay, H2 tolak H. Bila 2, mestilah tolak 2. Okay. U2 tambah P2 V2. Okay, tolak U1 tolak P1 V1. Barulah betul. Betul tak? Ini tambah. Okay, sama dengan U2 tambah P2 V2 tolak U1 tolak P1 V1. Okey? Tolak. Tadi pun salah kan ni? Okey, so masukkan U2 tolak U1. Susun balik, rearrange. So kurungkan dia. Okey. Tambah P2 V2 tolak P1 V1. Betul tak? Yang ni betul tak? Betul. Okey. Betul Wan, betul. Okey. So sekarang ni U2 tolak U1 ada kat sini. Tak boleh conteng. So masukkan sama dengan 69 tambah, okey, masukkan P2 berapa? 6.1 darab 10 kuasa 2 darab V2 0.25. Okey, tutup kurungan. Tolak, buka kurungan, P1 1.015 darab 10 kuasa 2 darab V1 0.95. Tutup kurungan. So, dapatkan ni tambah dengan 69. Berapa ni? Tekan kalkulator ni. 6.1 darab 10 kuasa 2 darab 0.25. Okey, dapatkan total. Tolak dengan buka kurungan 1.015 darab 10 kuasa 2 darab 0.95. Berapa jawapannya? Tekan kalkulator.
Saya dapat mana? 56.075, betul tak? Betul. Okey, total kan berapa? H2 tolak H1 69 tambah 56 tambah 69 125 125.075 kg per kg. Betul tak dapat? Ni. Ni dapat. Alah. Susah betul. Okey. Yang ni untuk ni H2 tolak H1. So kamu masukkan balik dalam formula ni, benda ni masuk balik dalam ni macam biasa dan kamu akan dapat W. Okey. Okey. Okey, tu dapat W. So sekarang ni D. Okey, ni jawapan ni salah salah ni. So saya nak kamu buat. Boleh? Senyap aja. Boleh tak? Tak boleh cakap. wifi. Boleh. Okey, kita try buat dekat sini. Saya try Okey, soalan dia determine the ratio of diameter in and out. So diameter untuk compressor tu, untuk in dia D1 diameter dia, untuk out dia adalah D2 lah. Ratio D1 2 nisbah kan? Okey, maknanya dia adalah sama dengan D1 bahagi D2. Okey, ni masa kamu sekolah kamu belajar kot, saya rasa. Okey, so sekarang ni kita mulakan dengan M1 sama dengan M.2. Yang ni kamu dapat daripada muka surat depan sekali. So kamu dapat daripada apa tu M dot sama dengan, okey ni formula dia, M dot sama dengan CA per V. Okey. Asalnya kamu dapat adalah mengikut syarat-syarat ni. Okey, M1, M dot 1 sama dengan M dot 2 atau M in sama dengan M dot out, macam itulah. M dot in, M dot out. Okey. So 1 2 senang. Okey. So okey, tadi kita tengok formula dia adalah, okey, formula asal dia adalah M dot sama dengan CA per V. Okey, yang tadi saya tunjuk awal-awal asal dia tu. So, M dot 1 C 1A 1 per V1 sama dengan C2 A2 per V2. Okey. Macam mana nak kenapa guna benda ni?
Okey, kenapa tak ada D pun? Tapi kat sini kamu tengok dia ada A. Okey, bila ada A bermakna formula A ada D. So kita jadikan A nisbah kepada A dulu, iaitu bawa darab silang A1 per A2 sama dengan C2V1 per C1V2. Okey, dah dapat ni, kamu masukkan nilai C2 4.6 darab V1 0.95, okey, per C1 5.5 darab V2 0.25. Okey, kat sini dapat. Tekankan kereta, cuba tekankan kereta. Dapat berapa? A1 per A2 dapat berapa? 4.6 darab 0.95 bahagi 5.5 darab 0.25 dapat berapa? 0.318. Ha? 0.318? Itu saya yang salah tekan kalkulator ni. Saya dapat 3.178. Ada orang sama dengan saya tak? Sekejap, saya salah. Sama. Okey, tak apa. Okey, so 3.178. So ini adalah A1 per A2. Okey. So bila A, kita tahu formula untuk A adalah, okey, A sama dengan pi D2 per 4. Okey, ini adalah formula untuk A. So dah dapat ada D kat situ kan? So A1 per A2 sama dengan pi D12 kuasa 2 per 4 bagi pi D2 kuasa 2 per 4. Okey, so sama dengan, kita naikkan dia, pi D1 kuasa 2 per 4 darab 4 per pi D2 kuasa 2. Betul tak? Ini bila kat bawah per, dia punya ni bertukar lah kan, sebab dia kat bawah. So naik atas, so boleh potong, boleh potong, boleh potong, boleh potong. So kamu akan tinggal D1 kuasa 2 per D2 kuasa 2. Okey, so sekarang ni naik balik. Kita tahu A kuasa 2, A per A2 sama dengan 3.178. So sama dengan D kuasa 2 per D2 kuasa 2. So nak dapatkan D1 per D2 kuasa 2 kuasa 2. So kamu kena punca kuasakan untuk hapuskan kuasa 2. So ini juga kena punca kuasakan. So tekan punca kuasa 3.178 berapa? So D1 per D2 sama dengan punca kuasa 3.178. Tekankan kereta berapa?
Fikri? 2.78. 1.783 lah lebih kurang. So ini adalah ratio nisbah D1 berbanding D2. Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh buat semula lah. Tengok balik nanti, buat semula, bagi faham. Sebab yang ni memang lain sikit lah. Sebab saya cakap soalan-soalan setiap device tu berbeza. Tapi kamu boleh guna semua cara dengan semua device. Yang penting kamu tahu teorinya lah. Okey? So ada soalan tak? Tak ada puan. Setakat ni tak ada lah kan? Nanti kalau kamu buat, kamu jumpa soalan, kamu rasa nak tanya, kamu boleh WhatsApp ataupun tanyalah saya macam mana. Okey? So Baik. itu saja. Kejap saya stop.